dalam kurun yang ke-16, 17 dan 18 sampai kepada kurun awal kurun 19, di mana di barat kita tahu pada waktu itu orang yang paling berkuasa ialah golongan gereja, dan yang paling berhak untuk menafsirkan apa yang terkandung dalam kitab mereka Bible itu hanyalah orang-orang gereja. Siapa saja yang menafsirkan yang berlainan dari pendapat gereja, mereka disiksa, dibunuh, ataupun mereka dibubuh dalam sangkar besi, dipacak di tengah-tengah padang sampai mati, atau di tepi-tepi jalan, atau dibakar hidup-hidup. Itu zaman dipanggil Renaissance. Karena orang-orang berpendapat bahawa tafsiran dalam Bible itu adalah satu tafsiran yang beku. Mereka cuba untuk menafsirkan berlainan. Maka itulah timbulnya keadaan yang begitu dahsyat dalam masyarakat Kristian. Herbie Cox ini telah menulis dalam bukunya bahawa satu konsep yang paling mudah, iaitu kebenaran itu tidak selamanya benar, maka itu harus dinilai semula. Dan konsepnya mengatakan lagi bahawa wahyu itu diturunkan oleh Allah. Wahyu itu bahasa Tuhan. Jadi bahasa Tuhan siapa pun tak tahu. Maka itu dia disampaikan oleh Jibril. Jibril itu menafsirkan wahyu Tuhan. Maka penafsiran Jibril itu sampaikan kepada manusia melalui ilham. Itu dipanggil ilham, divine ilham. Maka itulah rasul-rasul itu menyampaikan pendapat. Jadi kerana itu wahyu seperti itu dia akan berterusan. Dia akan ada dari semasa ke semasa. Akan lahir orang-orang yang dibisikkan oleh malaikat dengan tafsiran firman Tuhan, akan menyampaikan kepada manusia. Maka kerana itu Bible itu telah diolah sampai lebih daripada 10 kali dah dirombak Bible itu sendiri. Dan mereka berpendapat orang yang merombak itu idea itu, orang itu telah mendapat wahyu dari Tuhan melalui Jibril yang diterjemahkan oleh Jibril. Sama ada betul atau tak betul terjemahan Jibril itu tak tahu lagi. Ini masalahnya. Kerana itu boleh diterjemahkan dari semasa ke semasa, boleh dinilai pendapat itu dari semasa ke semasa. Hasil daripada itu lahirlah perpecahan dalam Kristian. Lahirlah mazhab-mazhab dalam Islam, berpuluh mazhab dalam Kristian, daripada golongan Ariel, dipanggil Ariels asalnya, bukan Arians, golongan yang mentauhidkan Tuhan, berpecah menjadi dua golongan, iaitu golongan Katolik yang disokong oleh Emperor Constantinople, yang kemudiannya Negos telah memerangi terus orang-orang yang berpegang kepada tauhid. Dari situ berpecah lagi sampai kepada macam-macam mazhab Puritan, kemudian Protestant, Anglican, Seventh-day Adventist, kemudian macam-macam lagi, macam-macam perpecahan dalam Kristian. Dan perpecahan itu bukan sekadar berbeza mazhab, tapi mereka kafir mengkafir di antara satu mazhab dan satu mazhab. Betul pada Islam. Jadi idea ini yang sekarang dihidupkan, disogokkan, dan telah diterima oleh sebahagian golongan intelek. Satu ketika kita dengar cukup heboh, Al-Quran mesti ditafsir semula. Dan dari situ juga lahirlah golongan Iqra, itu golongan yang dipimpin oleh Qasim Ahmad, yang tugasnya ialah menafsirkan semula Al-Quran. Qasim Ahmad tak tahu bahasa Arab,
tapi dia bertugas menafsirkan Al-Quran. Itu pelik. Tapi dia dapat pengaruh. Apa pengaruhnya? Karena dia kata begini, dia simple logic. Kena ambil perhatian, simple logic dia gunakan. Tuhan mengatakan bahawa Muhammad itu Nabiul Ummi. Nabiul Ummi. Ummi itu diterjemahkan illiterate, atau dalam bahasa Melayunya buta huruf. Kita sekarang dah kita punya pendidikan kita sudah begitu maju. Kita sudah dapat PhD, kita ada MA, doctorate dalam pendidikan, dalam dalam pelajaran. Bahkan setengahnya telah dilantik jadi profesor, macam-macam. Jadi tentunya kalau profesor atau seorang PhD menterjemahkan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran lebih tepat daripada orang yang buta huruf. Logik kata begitu kan? Logik kata begitu. Jadi pasal tu dia dapat sambutan banyak. Di Perak pun ratusan orang yang jadi pengikutnya. Berkata, dia datang kuliah, tapi kuliahnya start pukul 12 malam. Dia datang kuliah, batal sampai itu. Dah ramai jadi pengikutnya. Satu, dan tambah lagi dalam tafsiran dia mengatakan sembahyang itu cuma 3 saja. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, aqimis salah liduluki syams ila ghasaqil lail wa Quranul fajr. Dia suruh, Tuhan suruh kita perintah sembahyang 3 saja, iaitu waktu subuh, petang dan tengah malam. Dan sembahyang itu kena ikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sembahyang 2 rakaat. Di mana dia dapat Nabi Ibrahim sembahyang 2 rakaat pun tak tahu.